Okey, tanpa membuang masa kita akan menjemput speaker kami untuk hari ini. Nama dia Encik Digol Michael. Beliau adalah seorang pengarah di sebuah syarikat data dan AI di Kuala Lumpur, dan hari ini dia akan bercerita tentang hidup beliau, pengalaman dia daripada segi peribadi dan pengalaman dari segi profesional. Okey? Kita menjemput Mr. Encik Digol. Hai, selamat tengah hari. Harap, thank you Kamaro. Harap-harap semua dah makan dan dah bersedia untuk presentation saya. So sebelum saya terus ke mempersembahkan slide saya hari ini, saya nak cakap dulu, saya bahasa Melayu saya tak berapa fasih, boleh cakap, tapi untuk presentation ini saya akan cuba sedaya upaya untuk present semua dalam bahasa Melayu lah. Okay? Okay. Alright. So tadi saya nampak banyak soalan daripada murid-murid. Soalan sorry. Saya also nampak kenapa kamu join sesi ini, atau itu sangat bagi saya adalah sangat bagus kerana kebanyakan daripada kamu telah kata yang kamu join untuk menambahkan ilmu. Yang itu memang sangat penting. Dan saya ada juga nampak beberapa daripada kamu yang nak tahu atau nak belajar pasal marketing, digital marketing. So itu juga satu tanda yang positif sebab dunia kita ni sekarang semua adalah semua action berlaku online. Okay? So, okay. Kalau ada apa-apa tak dengar atau nak saya ulang, sila just bagi tahu saya lah. Okay? Sesi saya senang sikit, tak payah nak tanya soalan ke akhir saja. Bila-bila kalau ada apa-apa soalan di tengah-tengah presentation saya, sila just unmute and then just tanya soalan. Okay? So, saya akan cakap pasal 3 benda hari ini saja, ataupun 3 topik. Yang pertama adalah kerjaya pendidikan saya dan sikap, sebab ini saya rasa yang paling penting untuk diri saya, alright, daripada experience saya. So, nama saya Digol Michael. Nama dia pelik sikit sebab nama dia ada tradisi atau origin dari Perancis sikit. Saya berasal dari Segamat, Johor. Saya pergi ke sekolah Sultan Abdul Samad di mana saya menghabiskan sijil SPM saya. Majikan saya sekarang adalah Axiata. So syarikat Axiata, saya kerja dengan diorang hampir dah 2 tahun dah. Pekerjaan saya melibatkan banyak kepada data dan kecerdasan buatan ataupun AI. Alright. Saya pasti kebanyakan daripada kamu dekat sesi ini tahu apa itu AI. Walaupun mungkin data tak pasti sangat, tapi AI mesti tahu, saya tahu. Tempoh bekerja saya dalam bidang atau industri ini setelah tahun ni sudah 9 tahun lah. Rasa macam tua sikit. Tapi di sebelah kanan yang you boleh nampak beberapa brand dan company yang saya kerap bekerja dengan. So Apple, Android, Facebook, Google, Instagram, Twitter, Twitch, PlayStation. Kebanyakan daripada company ini saya berbincang ataupun saya berada dalam meeting dengan dia setiap hari. And benda yang kita buat sekarang di masa ini sudah saya di dalam kerjaya saya, ini masa yang paling exciting untuk saya. Alright, saya akan cerita lebih sikit nanti. So dua benda yang membawa saya ke tahap kerjaya saya ini
Yang pertama adalah obsesi saya yang suka menyelesaikan masalah yang berkompleksiti tinggi, yang memang susah ataupun sukar untuk diselesaikan dengan orang lain. Saya suka mencabar diri saya untuk menyelesaikan benda tu. Yang kedua adalah minat. Minat saya adalah untuk memahami benda yang sukar bagi orang ramai untuk faham. Saya suka cuba untuk memahami benda itu. Alright, itu sedikit tentang saya. Tapi saya nak cerita sikit pasal masa muda-muda saya dan hingga ke apa yang saya belajar dan kerjaya saya. So masa saya ingat masa tadi saya cakap saya lahir dekat Segamat, Johor. Masa umur 4 tahun saya pindah ke Petaling Jaya. And sejak umur 5 tahun saya memang gilakan bola, memang suka main bola sepak. And so dari masa umur yang muda lagi, saya dengan ayah saya setiap hari akan pergi ke Padang. Dia akan melatih saya. So pada umur 12 hingga 18 tahun sebenarnya saya mewakili negeri Selangor untuk main bola sepak bawah umur 18. So dia berperingkat dari 12 hingga 16 hingga 18. And dalam masa ini juga saya bersekolah di sebuah sekolah dekat Petaling Jaya juga, yang saya cakap tadi, Sultan Abdul Samad. Sekolah yang saya rasa memang kecil dan kepada kesenangan saya, dia bukan jauh daripada rumah. So main bola, sebab setiap petang bila saya main bola dekat sekolah juga, masa itu hidup saya adalah pergi sekolah, main bola, balik rumah. Itu saja. Okay. And then lepas 18 tahun, saya tidak ada education atau pendidikan yang lebih daripada SPM. So saya terus pergi kerja dekat pusat panggilan yang HSBC. And saya kerja sebagai seorang wakil perkhidmatan pelanggan selama 4 tahun. Masa tu kerja tu saya telah belajar masa kerja tu untuk cakap dan tutur acara yang betul. Itu yang saya belajar daripada 4 tahun di HSBC. Masa yang sama bila saya kerja, saya dapat beberapa sertifikat atau sijil yang untuk sales dan percakapan yang clear ataupun customer service yang bagus. Lepas itu masa saya di HSBC, saya memang suka ataupun gilakan muzik juga. So masa saya kerja dekat HSBC, saya ada masa yang untuk buat sesuatu benda yang saya suka di tepi selain kerja ataupun kerja setiap hari saya. So saya dengan adik saya kita start satu band, rock band yang bernama Kaya. Band itu masa tu hanya 3 orang, saya, adik saya dengan seorang drummer. Tetapi masa kerja dengan nak main band setiap hari kena pergi sound check, kena pergi jamming, saya tak ada masa dah lepas beberapa tahun. Masa tu saya keluar dari band tu dan saya pergi kerja dekat Universal Music Malaysia. Masih juga sebab saya memang pada masa tu memang suka kepada bukan saja nak dengar muzik tapi nak promote, nak tahu macam mana business aspek dari music industry berlaku. Right? So beberapa tahun band ni, Kaya ni sebenarnya masih ada. Diorang masa MCO of course tak boleh pergi main kat mana-mana.
Tapi sebelum ni, diorang biasanya main dekat beberapa tempat di KL, beberapa restoran dan club dekat KL. Untuk sebagai setiap kali diorang main, dia akan dapat macam RM3,000, RM5,000. So itu dia akan dibahagikan kepada beberapa member dalam band dia. Itu dia gaji dia setiap malam. Right? Lepas pada umur 24 tahun, saya mula bekerja di sebuah syarikat event hanya untuk setahun sahaja, sebab saya rasa macam pada umur itu 24, so 10 tahun sebelum ni 10 tahun sebelum ni, saya mula dah rasa dah macam dunia kita, setiap kelakuan kita setiap hari dah mula bershift or moving towards on phones, online. So 10 tahun itu kebelakangan ni saya dah tahu dah agak dah macam industri events ni tak beberapa bergerak ke arah yang saya ingat dia akan bergerak, ataupun tak ada ruang untuk memperbaikkan diri ataupun industri sekali. So saya pun macam pelik, saya rasa macam tak puas hati sebab saya buat sesuatu dalam industri yang dah lama, bukan industri masa depan. So pada masa itu saya tengok, 25 tahun saya pergi ke syarikat pemasaran marketing, digital marketing. So kebanyakan daripada soalan kamu ataupun minat kamu untuk join sesi ini adalah pasal digital marketing. 9 tahun dahulu saya dah start dalam bidang pemasaran dan data dan AI. Sebab saya tahu pada masa itu sesuatu yang besar yang tengah berlaku 10 tahun dahulu adalah handsets, the mobile phones and the smartphones. So lepas beberapa tahun, 2 tahun dahulu, so saya bekerja di sebuah company yang yang bernama Dentsu. Dentsu ini adalah sebuah syarikat Jepun sebenarnya, yang masa itu adalah salah satu syarikat yang terbesar dalam bidang syarikat pemasaran online. Right? So they were the biggest digital marketing company masa itu. So saya start pada umur 25 tahun, dan ingat ya, selama ini saya tidak ada satu diploma, tak ada ijazah, tak ada apa-apa, even sertifikat pun tak ada, kursus pun tak ada. Tetapi masa saya start 25 tahun, 25 years old dekat Dentsu, masa itu saya dah mula mengambil kursus online. Sebab ia ibaratkan macam wake up call, ataupun dia baru saya sedar yang dalam industri ini kita kena sentiasa menambahkan ilmu, sentiasa upskill ataupun menambahkan skill kita dalam bidang ini. So untuk 7 tahun saya berada di company itu, saya hanya kerja dari junior level executive start, lepas tu naik ke senior executive, lepas tu naik ke manager, senior manager, associate director, then director. So 7 tingkat dalam 7 tahun. Ini adalah kerana masa saya kerja dalam industri itu masih masa 10 tahun dahulu dia masih belum matang lagi, ataupun masih tengah start industri dia. So saya nampak ada opportunity untuk saya dengan pantas boleh menambahkan ilmu, dan saya akan menambah ataupun naik pangkat dalam kerja saya. Lepas 7 tahun, 2 tahun yang sebelum ni, sebuah syarikat yang bernama ADA, yang kerja yang company saya sekarang ataupun syarikat saya sekarang, datang mencari saya dan dia kata, kita pernah dengar pasal kamu, so kita nak kamu join ataupun datang ke syarikat kita, kerja untuk kita. Dan
ADA ini adalah sebuah syarikat yang beroperasi di dalam Axiata. So, 2 tahun yang lalu sampai sekarang, saya mewakili seluruh Malaysia untuk data dan AI. Kerja saya, kita akan cakap pasal nanti, adalah yang paling crucial atau paling penting untuk dari segi bisnes. So ini adalah saya rasa dalam kerjaya saya tingkat yang ataupun tahap yang paling besar yang saya pernah memegangi. Satu lagi fakta daripada hidup saya, umur 30 tahun saya bersyukur kerana dapat berjumpa dengan idola saya iaitu Ronaldinho. Sesiapa yang tahu Ronaldinho, yang tak tahu, dia adalah 2 kali dia pernah menang pemain terbaik di dunia, dan saya bersyukur dengan saya tak tahu macam mana dia berlaku pun, tapi saya dapat jumpa dia, dan ini adalah salah satu highlight saya. Mesti you pun dalam hidup you sekarang ataupun umur you sekarang, you mesti ada idola yang you memang nak jumpa. Untuk for some people ataupun setengah orang, dia mungkin adalah Blackpink, ataupun untuk setiap orang, mungkin setengah orang adalah Elon Musk. Siapa yang tahu, kan? So masa itu saya punya idola adalah Ronaldinho. Alright, so just nak share with you all yang pasal tu. So, dengan itu, saya nak cakap sedikit untuk meluahkan details pasal kerja saya. Right? So, I want to share with you apa sebenarnya kerja saya ataupun apa sebenarnya company saya buat. So, di Malaysia ni, setiap orang yang ada dalam sesi ini, sesiapa yang ada handset atau mobile phone atau smartphone, sebenarnya dia tengah di-track. Right? So di Malaysia, kita sekarang ni, kita menjejak ataupun track about 30 million, 30 juta devices. Devices ni adalah handphone. Right? Bukan laptop, tapi handphone dengan tablet. Kita juga menjejak ataupun kita buat analisis pasal at least about 250 ribu applications yang kita biasa guna di Malaysia. And kita akan ada pin yang kita boleh dapat tahu sesiapa yang masuk ke sesuatu lokasi, dan kita sedang menjejaki about 132,000 tempat-tempat macam ni. So tempat-tempat yang macam mana adalah hospital, malls, sekolah, tempat cafe, your restaurants, showroom, car showroom, property, banyak-banyak kan. Even padang, kita semua check padang untuk tahu siapa yang pemain bola yang biasa datang ke padang tu setiap Sabtu dengan Ahad. Kita akan track dia punya device. Tapi ini semua adalah dari segi yang betul ataupun legal, sebab kita tidak akan tahu nama you. So saya tidak akan tahu pada hari Sabtu Khairul yang pergi ke kafe Starbucks, tetapi saya akan tahu device dia ataupun device ini pernah ke Starbucks pada hari Sabtu. Okay, saya akan pergi ke depan lagi. I mean, I will progress. So tadi yang saya cakap pasal ataupun mana mobile device yang telah melawat, kita akan tahu sebab ini adalah teknologi dia. Setengah kamu yang nak tahu, this is how they do it ataupun ini cara dia buat. So setiap kali you buka your phone ataupun you ada internet connection, tak kira sama ada your data ataupun wifi, sebaik saja you buka WhatsApp,
ataupun apa-apa app sekali, dia ada signal yang akan datang dari cellphone tower yang paling dekat. That means kalau saya duduk dekat Bangsa, cellphone tower I yang paling dekat adalah dalam at least 1000 meter dekat rumah saya. Dia akan membagi tahu, dia akan membagi tahu Celcom atau Digi, signal ni akan pergi, line ni di-connect kepada phone ini. That is how kita akan tahu lokasi kamu setiap masa. As long as your phone dah on, ada data, kita akan tahu mana device ini atau telefon bimbit ini. Right? So, apa kita buat dengan maklumat ataupun informasi ini? Informasi ini adalah apa yang kita panggil offline data. Data dari kelakuan kamu and di mana you pergi, right? So kita akan tahu setiap handset, dia duduk dekat mana, dia kerja dekat mana, dia bersarapan dekat mana, dia main bola dekat mana, dia pergi shopping dekat mana, kita akan tahu, right? Selain itu, ada lagi satu aspek lagi, iaitu online data. Online data adalah, ingat tadi masa saya kata kita track 240 atau 50 ribu app. Ini adalah contoh app-app yang kita track. So, apa yang kita track adalah siapa yang download app ni, bagaimana ataupun apa phone yang dia pakai. iPhone 5 ke, Vivo ataupun Xiaomi, apa-apa kita akan tahu. Dan kita akan tahu siapa line mana yang dia guna. Celcom, Maxis, Digi, yang itu kita akan tahu. Dan kekerapan mengguna aplikasi ini juga. So, berapa daripada kamu sini yang pakai TikTok? Saja nak tahu. Ramai tak? Senyap je. Semua dalam chat dia cakap saya. Also Encik tengok ada yang dia cakap boleh track orang ke, kerana saya rasa ada yang tengah risau boleh track setiap orang, so mungkin boleh clarify sikit. Boleh. So, sebagai contoh saya tadi, kita tidak akan tahu siapa pemilik phone atau handset itu. Kita tidak akan tahu nombor, kita tidak akan tahu email address, kita tidak akan tahu nombor IC, nombor nama pun kita tidak akan tahu. Apa yang kita nampak adalah macam kod je. Dalam coding, kalau siapa yang tahu coding, dia nombor 1 dengan nombor 0. Itu je kita akan nampak. Kita tidak akan tahu nama you, tidak akan tahu apa-apa. Tapi kita akan tahu handset ni berkelakuan macam ni. Right? So, kalau saya tengok dari segi data, kerja saya adalah untuk memahami bagaimana kelakuan handset itu. So, sebagai contoh, siapa di sini mak bapak dia pakai atau sering guna TikTok? Biasanya tak ramai, tapi kalau ada tu baguslah. Okay? Dia muda juga. So, biasanya beberapa app hanya akan diguna dalam jangka umur yang tertentu. Sebagai contoh, TikTok hanya digunakan kepada remaja, banyak remaja yang guna TikTok. Yang dewasa-dewasa yang lebih umur 40, 50 biasa tak guna TikTok. Right? So kita dah tahu. Dan kalau kita nak tahu siapa yang biasanya ataupun dari segi kelakuan, saya nak tahu siapa yang biasa workout atau pergi buat aktiviti kesihatan, pergi exercise ke, siapa macam tu, saya akan cuba track fitness tracker app. Ramai orang yang pergi berlari, yang suka berlari, pergi jogging, dia akan guna satu app untuk track
dia punya kalori berapa banyak, jauh distance yang dia lari semua kan. So dengan kalau saya cuba tengok hanya orang yang guna aplikasi itu pada setiap pagi sahaja, right? And kalau saya tengok dia guna TikTok, saya akan tahu yang golongan pelari ini ataupun golongan orang ini mungkin jatuh dalam golongan pengguna yang muda. Right? So cara itu kita akan buat deduction atau inference. I'm not sure what the word is for inference in Malay. Kesimpulan, if you will, that golongan remaja ini berkelakuan macam tu. Saya rasa saya telah confusekan kamu. Saya akan berhenti di sini. Ada apa-apa soalan? Okay, sekejap. Tengok. Takut lah. Okay. Saya ada soalan. Yeah. Go ahead, Fatin. Okey, jika ada seorang penggodam, dia menggodam syarikat Encik. Kalau macam tu, Encik dapat tahu ke siapa penggodam tu? Yes. Atau di manakah lokasinya? Yes. Tetapi syarikat saya tidak boleh digodam sebenarnya sebab kita guna banyak sangat data. Anti-theft and data privacy kita punya sistem sangat matang and sangat kuat. So sangat susah untuk penggodam yang biasa nak memasuki sistem kita. Tetapi penggodam ni pun sekarang sangat pandai. So diorang akan menggodam secara remote. So dia boleh berada di Thailand tapi dia godam company ataupun syarikat di USA. So untuk soalan yang ringkas, yes kita boleh track, kita akan tahu siapa kalau dia penggodam yang biasa. Kalau dia yang advance macam menggodam bank semua, mungkin kita pun tak tahulah. So there's a few more questions saya nak tengok. Okay, kita tidak track setiap app di App Store. Kita hanya track apps yang free atau percuma. Sebagai contoh, WhatsApp kita tidak boleh track. Kerana WhatsApp adalah bukan free app. I mean it's a free app but they don't have advertisement dalam dia. Bank account tidak boleh di-track unless atau kecuali kamu telah menghantar bank account secara email, then hackers might be able to access. But we cannot track bank account details. Let me see, yang di-track merangkumi aplikasi dari luar negara juga. Yes, any application yang kamu boleh download dari Play Store ataupun App Store, we can track. Tetapi YouTube, Facebook, ada beberapa syarikat, actually bukan beberapa lah, 2 syarikat sebenarnya yang paling bijak dan paling cerdik in the way they structure their applications. Yang tu adalah Facebook dengan Google. Facebook dengan Google is apa yang kita orang panggil a wall garden. That means you tak boleh nampak dari luar, dan kalau you dari dalam pun you tak boleh hantar informasi kepada luar. So ini kerana kalau dia meluahkan ciri-ciri tracking dia ataupun informasi dia, setiap orang boleh jadi macam Facebook, setiap orang boleh jadi macam Google. So untuk diorang
benda yang paling important yang dia selalu akan simpan secure adalah data dia. So YouTube, Facebook, kita tidak akan tahu app history. Yes, for your photo yang you post ke IG and FB, if your profile is public, it can be tracked. If you use the photo and you ada hashtag, boleh track. Tetapi only kalau profile you public. Yes, I get a lot of free tech and laptop and phone in this industry because this industry is very important for us to sentiasa berkomunikasi. Right? Industri saya yang paling tidak affected ataupun paling tidak teruk masa COVID ini sebab kita memang dari 3-4 tahun dahulu dah bermula work from home. Sebab dalam industri ini you hanya perlu ada your laptop dan mobile phone and you boleh kerja dari mana-mana. Okay, very interesting question, Nordia. Does your company work with government or police? Setiap bulan kita akan ada meeting dengan government, yang terutamanya KKMM dengan MCMC. Yang ini adalah untuk beberapa projek yang dia ataupun government nak melaksanakan, dia akan dapat consultation daripada kita. So salah satu app, saya tak boleh sebut nama dia, tapi salah satu app yang sekarang sering diguna masa nak check in ke mana-mana, restoran ke, nak pergi gerai ke, nak pergi mall ke, nak naik bas pun kadang-kadang kena check in. App itu data dia diperolehkan by my company. So itu saja saya boleh cakap. Okay, dengan government kita sudah mula mengurangkan involvement kita ataupun pergaulan kita dengan badan-badan politik. Tetapi seringkali kita akan dapat soalan ataupun inquiry dari government untuk nak tahu siapa di mana tengah cakap pasal apa. Maksud saya, kita ada beberapa software yang saya boleh typekan beberapa keyword dan dia akan bagi tahu saya siapa atau beberapa banyak conversation yang telah berlaku di mana-mana platform. So maksudnya today kalau kita okay, macam pagi ini ataupun semalam saya tak tahu ada accident yang berlaku di LRT. So apabila ada benda macam tu berlaku, online banyak orang akan dan akan start conversation ataupun dia akan post ataupun dia akan send link kepada kawan dia melalui Facebook atau Instagram. So kita ada tool sekarang, kalau saya nak tahu siapa yang cakap benda yang buruk pasal LRT, kita boleh just type in LRT accident hari ini dan saya akan tengok dalam semua platform siapa yang cakap, siapa yang mencarut pasal LRT, siapa yang tengah nak dapat informasi, siapa yang kata LRT memang tak boleh guna. All this, setiap your conversation, apa-apa yang you type akan keluar. Yang ni tak kira di Facebook, Instagram, tak kira even if blog, post on Foursquare, apa benda semua akan tak boleh membawang lagi dah, betul Kamarul. So itu adalah salah satu cara government guna untuk mengetahui
mana pemimpin-pemimpin atau ahli politik yang masa dia nak pergi buat ucapan, dia akan tahu, oh, di area ini ataupun di say Ampang, diorang tengah berbincang ataupun buat beberapa conversation di online pasal air, kekurangan air. Okay, so sebagai contoh lah, then politician itu akan pergi ke sana, dia akan cakap pasal macam mana saya nak, saya akan tolong dan kita akan meningkatkan servis untuk air. VPN and incognito cannot be tracked sebab that is one way that you will stay anonymous. Dengan VPN and because it's a private network, so bukan yang semua orang like us, kita tidak boleh masuki network itu, so that's why you will remain anonymous. If delete post cannot see, yes, as long as you put it up onto Facebook, we will whichever platform it is, because so just say saya pergi ke Facebook, account saya private, tetapi saya kata benda yang tidak senonoh, then saya delete lepas tu, still actually can be tracked because Facebook has the rights ataupun dia boleh extract conversation itu. Tetapi if private account, as long as you letak ke dalam Facebook, kita boleh dapat tahu juga. Alina, I think baru tadi saya terangkan, tapi saya boleh terangkan sekali lagi. As long as you go incognito or gunakan VPN, virtual private network, kita tidak boleh track your activities lah. Okay, very good question. So, apa yang kita buat dengan data ni, macam mana kita run our business, betul? So, kerja saya adalah untuk mencari device-device yang advertisers atau marketers nak cari. Maksud saya, kalau saya Nike, brand kasut, right? Nike. Saya ada satu kasut baru yang saya keluarkan, saya nak semua orang beli kasut saya. Tapi saya nak hanya berkomunikasi ataupun nak bagi tahu orang untuk beli kasut saya, tapi saya hanya nak bagi tahu orang yang selalu didapat tahu lari, sebab kasut dia mungkin haus lagi cepat, betul tak? Kalau dia lari setiap hari, kasut yang dia pakai tu mesti haus cepat. So, kalau saya Nike, saya nak tahu siapa yang biasa lari setiap hari, yang berdedikasi, yang berdeterminasi setiap hari dia lari. Kerja saya adalah untuk mencari golongan yang pakai device macam tu, right? Yang kita track application jogging dia and jual data itu, bagaimana kelakuan dia, pukul berapa dia biasa lari, kepada brand macam Nike. Nike then akan ambil, dia akan hantar dia email ataupun dia akan hantar dia on Facebook ataupun Instagram. Masa dia tengah check Instagram, dia kata, Nike. Tapi pengguna itu tidak tahu yang data dia tengah di-track dan macam mana Nike tahu saya lari setiap hari. Pengguna itu tidak akan tahu. Sebab itu, kadang-kadang kalau you perasan, you bincang dengan kawan pasal setiap benda ataupun you pergi check satu website and tiba-tiba lepas 2-3 hari, you akan tengok iklan dia. Right? That is, strategi itu adalah kerja saya. Macam mana nak buat. Right? So, kenapa digital? Kenapa digital marketing? Right? Why banyak brand, banyak orang telah shift their budget to digital marketing? Kerana masa dulu, advertising atau marketing adalah dipaparkan satu iklan dekat satu billboard dekat jalan federal ataupun jalan besar satu, and dia akan harap that orang tengok iklan tu dan dia akan harap that orang beli.
kasut itu. Kononnya kasut Nike lah sebagai contoh, right? Masa dulu-dulu. Dia akan letak satu billboard ataupun iklan yang besar dekat jalan, tepi jalan, dia akan harap orang buat. Tapi sekarang harapan itu dah tak payah sebab kita akan dapat tahu, oh, Simon Chong telah datang ke website saya dan tetapi dia telah keluar lepas beberapa minit. So, saya nak berkomunikasi dengan dia lagi, saya akan hantar dengan data ADA, saya akan hantar dia lagi satu message lepas 2-3 hari untuk dia mengingatkan kembali, oh hari tu saya tengok kasut ni, sekarang saya nak beli. Semua benda tu, right, boleh di-track dan boleh dijejak. So, kerja mengharap sesetengah orang untuk beli produk dah tidak ada dah tidak muncul, dah tidak wujud lagi. Sekarang everything can be tracked. So you tahu kalau saya buat kasut, saya nak bagi untuk orang yang suka lari, saya akan cuba hanya communicate ataupun bercakap dengan diorang. Right? For question daripada Daniel, if camera can track us. For your laptop camera is memang bagus untuk you tutupkan kamera itu sebab you tidak akan tahu bila orang dah hack ataupun dah godam ke dalam laptop you sehingga dah terlalu lewat. So walaupun you tak guna kamera, it is always best untuk letak macam cellophane tape yang warna hitam tu dekat kamera. Tapi yang untuk phone, you kena bagi permission ataupun you kena bagi kebenaran untuk beberapa aplikasi untuk guna kamera you. So yang itu masih terpulang kepada kamu. Alright. So kalau tiada apa-apa questions lagi, saya nak bagi kamu beberapa beberapa pointers ataupun tips untuk kalau kamu pun ada minat dan obsesi untuk jadi dalam bidang ini. So saya akan kembali ke presentation saya sekejap. Sorry Encik Digol, kerana masa yang terhad saja nak tanya murid-murid kalau mereka boleh, kalau kita boleh, how many more minutes? About 15? Yeah? Okay adik-adik, kalau nak minta kalau kita boleh panjangkan sikit sesi ni sampai ke 3.45 macam tu atau 3.50. Kalau ada yang perlu pergi tak apa, kita faham, boleh tanya soalan dekat WhatsApp dan kita akan tujukan kepada Encik Digol untuk menjawab. Kalau siapa-siapa yang boleh stay je, kita akan sambung ya. Dan mungkin Encik Digol pun boleh cerita sikit tentang apa pengalaman bekerja di dalam sebuah syarikat macam ini, working hours, and I think later akan share tentang gaji juga semua kan. Ya. So adik-adik boleh stay kalau berminat untuk mendengar lagi. Terima kasih. Okay. So kita start dari pengalaman saya. Sikap ni nantilah, right? Tapi pengalaman saya, I think yang paling penting, industri ini adalah industri yang berevolusi setiap hari. Sekarang kita rasa TikTok yang paling bagus, app yang paling cool, tetapi dalam masa 2-3 minggu akan ada satu lagi app yang akan pergi lebih viral daripada TikTok. So industri ini bukan industri yang macam restoran ataupun yang boleh senang dipredict. You boleh tahu, okay, kalau saya buka restoran, saya kena ada tempat duduk, saya kena ada chef, kena ada waiter, bukan macam tu. Kadang-kadang masalah yang business ataupun brands selalu beri kepada kamu adalah sangat berbeza. So saya mendapati daripada masa saya kerja daripada Dentsu hingga ke sekarang, setiap 6 hingga 8 bulan kena ada satu kursus baru yang perlu dibuat untuk kita selalu
berilmu. That means you always have to have the knowledge. So salah satu ciri industri ini adalah selalu untuk mengikuti apa yang tengah dibuat di Silicon Valley dekat USA, because yang the Silicon Valley adalah mereka yang akan meloncat ataupun like to propel the industri ke depan. Dia orang akan biasanya membawa industri ini ke depan. So di Silicon Valley, bila saya cakap Silicon Valley, saya bermaksud Google, Twitter, Dropbox, Apple, Amazon, eBay, this kind of companies. And kerja dia sebenarnya Isnin hingga Jumaat, tetapi kadang-kadang ada projek yang kena hantar, ada masa yang sangat ringkas untuk hantar projek itu ataupun bagi kepada klien. So kadang-kadang kita akan kerja Sabtu Ahad pun. Sebab itu masa start sekali saya kata minat dengan obsesi dalam industri ini perlu ada dalam diri kamu kalau kamu nak berada dalam industri ini. Because kadang-kadang setiap satu bulan 4 hujung minggu 4 pun saya kerja. Kadang-kadang tak ada hari Ahad boleh lepak, boleh relax tengok filem, tak ada. Kadang-kadang. Tetapi saya rasa industri ini adalah industri yang akan yang paling menuju ke masa depan kita. Sebab masa ayah saya tak ada handset, tak ada telefon pun saya rasa. Tetapi masa saya umur 4 tahun tak ada handset, tetapi ada like a handphone saja dia call, right? Zaman sekarang the whole computer adalah dekat tangan kamu. So ini semua berlaku dalam masa 30 tahun, right? Ia sangat singkat untuk industri ini loncat sejauh itu dalam masa yang sangat singkat. So that's why I say this industry adalah satu industri yang akan yang akan menuju kita ke masa depan. Kalau kamu tengok sekarang juga video games semua dah masuk kepada virtual reality. Manusia hampir nak experience itu sebagai reality dia. Right? So, masa zaman kamu, tak banyak benda yang perlukan orang untuk buat. Semua akan jadi komputer. So, kalau kamu nak berada dalam mentaliti atau minda yang senang untuk masa depan itu, you kena belajar dan sentiasa baca. Which is my next point, right, actually. Apa benda yang dapat membawakan saya kepada tahap ini adalah yang pertama, usaha. Saya pasti kamu pernah dengar pasal the phrase hasil demi hasil. So yang itu adalah mantra saya. Itu adalah setiap hari apa yang saya buat masa saya bangun pagi, saya akan cakap, okay, hari ini saya kena buat lagi bagus daripada semalam. Usaha itu adalah satu benda yang sesiapa pun tak boleh bagi kepada kamu dan sesiapa tak boleh ambil daripada kamu. So that is the most important thing for me. Sebab saya tak ada ijazah, saya tak ada diploma, degree semua. So yang saya ada usaha saja. Yang kedua adalah kaji. Apa-apa yang saya baca, saya akan buat pengkajian saya sendiri. Saya akan check beberapa sources. Sebab sekarang dah 8 bilion orang di planet ini. 8 bilion orang ada 8 bilion opinion atau kesedaran dia sendiri. So, yang paling bagus untuk you to be very sure is you buat kajian you sendiri. Yang ketiga adalah ilmu. Macam saya cakap tadi, setiap 6 bulan kita di kerja saya pun saya kena buat kursus yang lain setiap 6 bulan. So, pembelajaran itu tidak akan habis di sekolah. Ia adalah benda yang you ambil dari sekolah hingga ke kerjaya kamu, hingga untuk nak naik pangkat lagi, you still kena ada ilmu yang bertambah.
Yang kedua adalah pantas. Macam saya cakap tadi, industri ini adalah industri yang sangat laju dengan tahap perkembangan dia. So, you sebagai individual, kalau you nak tahu, you tak boleh tunggu untuk orang. You tak boleh tunggu untuk lecturer. Mungkin esok hari you pergi ke college, you tak boleh tunggu untuk lecturer. You have to go online and cari sendiri. Sekarang kita ada Google. Setiap benda ataupun soalan yang tadi ditanya, actually boleh cari dekat Google. So, most of the time, saya lepas kerja, saya akan balik ke rumah, saya akan type dalam Google, saya akan cari, saya akan baca. Sampai mata dah merah, semua saya akan baca, saya akan tahu. Sebab, kalau saya tak baca minggu ni, minggu depan, sistem dia akan tukar mungkin. And saya akan ke belakangan. So, lagi satu sikap yang paling important, I think, dalam generasi ataupun zaman you di masa depan adalah mencabar, to disrupt. Ini adalah masa yang kita disrupt. So yang kamu semua yang join sesi ini actually adalah generasi yang akan meningkatkan the disruption or pencabaran itu. Because now, masa dulu ada taksi saja. Kena pergi angkat tangan, stop taxi. Sekarang kita dah ada Grab, just dari phone. Right? What is next? Right? Mungkin kereta yang datang tak ada driver pun. Betul tak? So, generasi kamu adalah generasi yang akan menyoal and lagi mencabar cabaran yang telah ada sekarang. And the last part I think is most important, soal. Kalau kamu tidak tahu, kalau kamu tidak faham, you kena soal. Kalau kamu tak soal, kadang-kadang kita rasa macam, alah kalau saya soal, diorang rasa macam, ini bodoh, tak nak soal. Tapi bukan. Itu mentality yang paling salah. Kalau you soal, you akan tahu. Right? Kalau you tak soal, you tidak akan tahu. You will never know. So, even if you tak suka cara email dia atau layout email dia, you boleh soal benda tu. And for all you know, lepas 2-3 tahun, kalau you obses pasal benda tu, you akan create ataupun you akan buat cara atau layout email you sendiri yang akan jadi company macam Gmail, right? So, just the last few, saya rasa ada 1 minit lagi. Untuk masuki bidang data dan AI ni, you don't have to tak perlu ada IT, but you need to study computer science. Macam saya tak belajar computer science, saya tak belajar IT. Kalau you nak buat data science, setengah pangkat atau setengah role, you kena ada computer science engineering, you need to have IT engineering. Tapi kalau you nak masuk and you feel you tak ada, you rasa you tak boleh, itu salah. Macam saya tak ada ijazah, right? Yang kedua, bidang ini masih mematang, but mempunyai masa depan yang besar. Gambar ni adalah sebenarnya komputer pertama yang di manufacture. This is the first IBM computer. Sekarang kita pakai handset je. Tapi fungsi dia sama. Pelik ya? Minat saya dalam bidang bermula semasa saya bersekolah. Ini tidak benar sebab saya minat hanya 10 tahun yang lepas. Masa saya kat sekolah, tak ada course, tak ada kursus untuk digital marketing, tak ada kursus untuk data masa tu. Right? And ini yang paling penting. Kadang-kadang topik yang sukar difahami atau sukar memberi tahu kepada orang lain, diorang takkan sokong sangat. So keluarga saya pun sama, diorang tak sokong masa saya kata saya nak pergi buat bidang AI dan data. Sebab dia kata, boleh ke dapat kerja macam tu? Dia kata, tapi macam mana saya nak sokong, saya tak tahu apa you buat. Saya tak tahu apa you buat betul ke tidak. So kadang-kadang keluarga sebab diorang sayang kita, diorang akan cakap untuk kebaikan kita. Tapi kerana dia kurang faham, bukan maksud you tidak cuba. Alright?
Gaji sangat penting. This industry membayar lebih daripada gaji doktor sebenarnya. Ni adalah gaji kasar dalam US dollars. You cuba darab dengan 4.2, itu adalah gaji setahun untuk seorang data scientist di Malaysia. Hanya doktor pakar yang dapat gaji macam ni. So, this industry is what is going to drive our world in the future. A lot of people, kebanyakan orang tidak faham, maka dia akan tertutup kepada idea itu. Tetapi kalau you ada curiosity, you memang suka faham dan kebanyakan kamu nak tambahkan ilmu, this is one of the jobs yang akan sentiasa berada di sana untuk at least lepas 100 tahun pun. Okay? And macam saya kata, ini adalah impian saya satu hari untuk duduk di mana ni nampak macam Cameron lah, right? Nampak macam Cameron Highland. Untuk duduk di sini dan buat kerja. Alright? Itu saja. Sorry kerana ambil masa yang lebih. Terima kasih Encik De Gaulle. Okay, sebelum kita tengok soalan-soalan, saya rasa ada banyak soalan yang akan datang. Just nak buat ringkasan 3 pengajaran to just understand kalau betul tak apa yang kita faham daripada apa yang Encik De Gaulle cerita ya. Yang pertama tadi, I think the pengajaran yang paling penting ialah usaha orang tak boleh bagi, orang tak boleh ambil. So kita seorang saja yang boleh membangunkan usaha sendiri-sendiri. Yang kedua ialah education. Belajar sampai ke universiti atau sampai ke college. So ada banyak tadi yang bertanya tentang perlukah ada masuk ke kelas account atau add math. Tapi to my understanding, dalam syarikat Encik De Gaulle ada banyak sektor-sektor lain. Contohnya penjualan, iaitu sektor Encik De Gaulle, di mana Encik De Gaulle akan berjumpa dengan klien dan menjual data atau maklumat kepada syarikat tersebut. Dan yang kedua adalah data scientist. So yang tu perlukan ijazah computer science kerana a bit scientific, kan? Ya. Dan mungkin kalau sektor marketing mungkin boleh guna pengalaman kalau tak ada ijazah, betul? So Betul. berdasarkan minat setiap murid untuk kalau nak bekerja di syarikat Encik De Gaulle ada keperluan yang lain lah, kan? Yep, betul. Dan yang ketiga, saya rasa pengajaran paling penting ialah sikap menyoal dan ambil tahu kerana industri data, industri yang memang pantas. So kalau tak, kita akan kebelakangan. Ya? Okay. So sebelum kita habiskan sesi ini, kalau ada apa-apa lagi soalan boleh tanya sekarang. Dan kalau tak sempat boleh tanya di WhatsApp dan nanti kita akan tujukan kepada Encik De Gaulle. Kita ada 50 how many minutes? Dan I'm Okay. fine. Okay, kita buat 5 minit lagi dah. Okay, thank you. Saya akan jawab yang mana dah ada. How much data collected from iPhone versus Android? Dunia ni 70% Android, 30% sahaja iPhone. So kita collect banyak tu. Monthly salary, tak boleh lah. Ni isteri pun tak tahu. So tetapi saya boleh cakap gaji saya adalah lebih daripada rakan-rakan saya yang belajar untuk accounting, belajar untuk engineering. Gaji saya memang lebih daripada diorang sebab saya dah dalam bidang ni untuk 9 tahun dan industri ni bayar lebih memang. Discord is safe to install. If you are using the free version, it will track you. If you're using the paid version, it will not. Okay, ini ada account boleh kerja. Kalau kelas account boleh kerja dalam bidang IT. Yes, boleh. And I think Cik Marina dah bagi tahu tadi, maths is very important actually untuk kalau jadi data scientist. And actually macam saya, kalau saya tak ada IT is separate sebab IT memang you kena belajar computer science. Baru you akan boleh buat IT. Tapi kalau macam saya kata, kalau sikap and
itu ada, apa-apa pun boleh belajar lah, right? Dengan cryptocurrency, dengan Elon Musk, terima. Yang ni I rasa is just marketing gimmick je lah. Kalau saya fikir sebab this is like trading, just sesiapa yang cakap, kalau Elon Musk cakap apa, lepas tu tiba-tiba China kata they want to stop mining, mesti crypto akan turun. But I think just like any trade, it will eventually go up lah. So this one is a matter of time. Okay, Android versus. Okay, what are the skills obtained from your years in the industry and how you deal with procrastination? Whoa. Okay, good question. Very good question. Procrastination is an everyday process for me. I think manusia tak ada satu masa yang kita tak ada benda yang kita nak perbaiki. Every day ada setiap benda yang perbaiki. But in this industry, communication paling penting. Kalau you tak boleh buat kerja tu sebab you ada kerja you sendiri, the most important thing is to find someone atau cari sesiapa yang boleh tolong you. Kalau you tak minta tolong, then kerja tu tak akan bergerak. So for me, paling senang kalau benda tu kena habiskan hari ni, kalau saya tidak boleh buat, saya akan memberitahu maybe colleague ataupun rakan kerja saya macam mana nak tolong saya. So dia boleh at least tolong saya untuk buat kerja tu. So mungkin dia buat 50%, saya akan habiskan yang 50% itu. Yes. Cinta Safia, it is above that amount, yes. Okay, peluang pekerjaan is banyak sebab setiap bidang ataupun setiap brand sekarang, dia nak dapat tahu siapa customer dia. Itu adalah tanda-tanda yang industri atau dunia kita bergerak kepada dunia data. Right? 2-3 tahun lalu yang benda yang paling mahal adalah oil ataupun minyak. Sekarang adalah data. Kalau saya tahu siapa yang nak boleh beli benda saya, senang je, saya just cakap dengan dia, hey, datang beli benda saya. So that why data is important. Kelas sains tulen boleh, apa-apa, saya just nak cakap, apa-apa yang kamu belajar sekarang, mungkin ada satu masa dalam hidup you yang you rasa you nak belajar benda lain ataupun you nak kerja dalam bidang benda lain. Itu bukan benda yang salah ataupun benda yang tidak digalakkan. Actually, that is something yang personal kepada kamu. Kalau kamu tidak happy dalam kerja you, ia akan tunjuk dalam muka you dan ia akan affect you. So, if lepas you belajar, kadang-kadang ibu bapa akan kata, oh you belajar ni tapi you buat benda lain. Tapi it's normal. Dalam office saya, hanya dalam tim saya ada 9 orang. Hanya 2 orang yang belajar, yang kerja apa yang dia belajar. Yang lain semua dari, saya ada pharmacist, saya ada engineer, saya ada banyak orang yang kerja lain, tapi yang belajar lain tapi kerja yang lain pula. Yes, for data analysis, also not math, but you need math. I won't say it's maths, it's more math and computer science. Do you once felt burden in your life since being in this industry? It's fun. I suka apa yang saya buat dan saya buat apa yang saya suka. Okay, ada any other questions? Okay, kalau nak sambung pengajian dekat mana and bidang apa? So all digital marketing courses anda boleh buat online actually. Sama ada you pergi ke Coursera ataupun banyak you just Google. Ada yang free, Google pun ada. Kalau you pergi Google training, Google pun ada bagi training untuk sesiapa yang nak start online shop dia ke apa-apa. Google pun ada training yang free. So you just kena cari online and just register. Ya, online marketing boleh walaupun you belajar sains tulen. Online marketing adalah kebanyakannya adalah logik dan pemikiran dari segi pengguna. So memang boleh.
Country I always deal with Japan, America, and Southeast Asian countries. Singapore, Indonesia, Thailand, Philippines, Myanmar, Sri Lanka, a lot of countries. Company I located dekat KL Central. Yes, my office is very, very big and very, very nice. But it's sebab Axiata lah. How long do I termenung in front of the computer? Wow. When I'm studying, can go for a few hours lah, banyak lama. But this industry is penting untuk always not to look at the screen lah. Setiap 2 jam then you kena pandang kepada benda lain, tak boleh setiap kali pandang ke screen. Sharing data, very good question, soalan yang baik. I think sharing data tidak sebenarnya digalakkan, tetapi ia adalah tentang data apa yang you nak share. Kalau saya, sebab sekarang ni macam ada ramai penggodam, so cara yang you nak hantar data tu kena sangat secure. That means you kena hantar dengan email, you kena encrypt email itu and baru hantar. So tadi ada orang tanya bank account number, boleh track. Kalau you hantar tak encrypt bank account number via email, email tu tak encrypted, then mungkin ada orang akan, depending lah siapa yang you hantar kepada, macam mana dia gunakan data you. So kalau nasihat saya, jangan meluahkan data kamu secara dengan sesiapa, especially data macam nombor phone, nombor email, your bank account, password, mana you pergi, setiap especially kalau you jalan ikut sesuatu jalan yang memang sunyi, jangan setiap kali video perjalanan you, jangan turn on camera, itu semua tak baik lah, sebab ada orang yang akan menggunakan data tu. Is it legal to encrypt someone's data? So it depends. If here what we have a few things kita panggil implied consent and explicit consent. That means sometimes on your phone, when you allow the microphone to turn on your WhatsApp, maksudnya you are allowing the WhatsApp to always track your microphone conversations. But you don't turn it off, they take it as implied consent, which means that you have already given us permission. We don't have to ask you permission the next time we want to track your microphone. So if it is your data, I would suggest yes, encrypt it before you send it. And if you know the person and you want to help them secure their data, it's always good to encrypt it too. This one okay, so this one biasanya penggodam ni selalu masuk kalau kita pergi ke website ataupun aplikasi yang tidak secure, and ada banyak bugs and viruses. So that's why it is always very important, bila you type nama website tu, you akan nampak macam padlock ataupun buah kunci, I think you call that the padlock. Kalau itu, then it's a safe website to browse. Masa tidur saya memang pelik sebab dengan MCO ni, dengan kerja kita kadang-kadang 1-2 pagi saja. Yep. Okay, so kita dah sampai pukul 4. Saya rasa Encik Degal dah lebih 30 minit dah meluangkan masa bersama murid-murid. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi membuat macam tu.
banyak soalan dan rasanya banyak murid yang minat dengan dalam industri ni. So kalau sesiapa lagi ada soalan boleh tujukan kepada grup WhatsApp dan cikgu-cikgu dekat sini, Cik Kamarul, Yongru dan saya boleh tujukan soalan kepada Encik Digol dan kita akan kongsi dalam grup. Okey, kalau sama-sama boleh beri terima kasih kepada Encik Digol. Terima kasih, thank you. Thank you very much. Thank you. Terima kasih. Cikgu. Thank you.